kereta lain ni semua Jepun. Velfire, Civic, FK7 dengan Honda Odyssey. So kita pergi ke Jepun lah. Okey, boleh. Okey, Jepun ni kita pergi ke website ni. Okey, tadi saya dah share Gunet tadi. Gunet Okey. Gunet tadi Gunet saya share lagi sekali lah. Jepun ini macam dia punya mudah lah. So, saya share screen macam mana kita nak tengok yang dekat ni tadi kat Jepun. Nampak saya punya share screen Okey, dia dalam bahasa Jepun. Dia ada dua option lah. Tuan boleh tengok dekat Gunet ataupun satu lagi dipanggil Gunet Exchange dalam bahasa English. Dia dah buat Gunet Exchange. Okey, ni pun saya hantar link dalam bahasa Inggeris. Cuma kekurangan Gunet Exchange ni, information dia tak sebanyak seperti di Gunet yang asal. Jadi apa yang saya biasa buat, saya akan compare information di Gunet dengan Gunet Exchange. So tuan-tuan boleh tengok kat Gunet lah. So walaupun tuan-tuan tak boleh baca, sebenarnya tuan boleh right click je saja. Okey, boleh right click. Okey, contohnya saya pergi nak kena tengok Odyssey tadi Zoom in sikit je. Zoom in kejap. Tapi itulah nak Odyssey, yalah kita kena ambil Odyssey paling latest lah 2016 kan. Sorry, ini share screen saja. Okey, Odyssey saya besarkan sikit. Dia ada 2-3 screen. Tuan Abdullah Daud, terbaik Haji Zul, nanti saya datang hempuk deposit Lambo. Boleh. Lambo kalau tuan naik kapal terbang boleh. Kereta sampai dalam masa tak sampai seminggu daripada UK, insya-Allah. Kita boleh naik kapal terbang sekejap Kita nak Honda Odyssey. Okey. Honda Odyssey nak absolute ataupun yang biasa? Kalau boleh yang bertanya tadi tolong jawab. Ni Honda Odyssey Absolute full spec. Full spec. Okey. Sebelah yang ada EX Sensing lah saya dah tahu itu memang popular lagi. EX Sensing tu apa? Dia macam Honda Sensing lah. Macam Honda Sensing lah. Honda Sensing. Dia ada semua barang. Okey, ini dia punya nampak So saya ulang balik. So sebenarnya tuan-tuan boleh shopping ni semua kat rumah sebenarnya. Okey, tapi saya ajarlah Okey, semua nampak saya punya share screen ni. Okey, yang saya share tadi tu. Okey, dekat bahagian atas, lepas tuan pilih model yang tuan nak. Okey, tadi dan tuan pilih saja model dia. Banyak Honda ni, memang banyak model tak sampai kat Malaysia pun. So right click saja, tuan pergi dekat English, tuan akan nampak Honda Odyssey macam ni. Terus klik, tekan je, terus masuk. Okey, dan bila dah masuk ke Honda Odyssey, ini semua Honda Odyssey daripada model sekarang sampai model-model dulu. So, macam hang ke? Macam dia stuck ke? Macam stuck Haji dia scroll sorry. Saya pergi ke page yang lain. Allah, minta maaf. Okey, dah gerak dengar Okey. Lepas kita choose, saya ulang balik. Lepas kita dekat luar tadi kita dah choose Honda. Alright. And then kalau tuan nampak model ni tak tahu nak baca, right click pergi ke translate dan pergi kepada Odyssey. Okey, Odyssey pilih je. Dan malam ni internet laju sikit, alhamdulillah. Dan so kiranya maksudnya diorang survey, tengok, cari, and then lepas tu dia contact Angela macam nak uruskan. So kita akan teliti dulu model tu. Maksudnya kadang some of the detail tu kita nak tahu juga kereta tu pernah ada accident ke tidak. Jepun dia akan bagi tahu. Okey. Daripada Odyssey tadi, grade dia kita boleh kat sini. Di bahagian atas kita boleh tengok grade. Grade ni maksudnya dia punya variant lah. Okey. Variant dia RC1 dan kita nak Absolute EX Advance. EX Sensing Absolute EX Sensing, ni Advance package. Dia ada 3 sebenarnya kalau yang ada Honda Sensing. Okey. Dan saya tahu ini memang saya dah deliver berapa tahun ni, quite a few juga. Memang pergilah nak dapat, boleh dapat insyaAllah. Tapi sebab saya bukan beli yang ni, kita akan compare. Okey. Untuk tahun yang boleh diimport, kalau tuan-tuan tengok, ni tahun dia kat sini 16 dan 17 lah. Kita boleh tahu je 7 ke 18. Okey. Tapi selalunya kita lambatkan sedikit tu supaya cukai dia akan jadi murah. Kita cuba cari 16 dan 17 dulu. So untuk Honda Absolute yang EX Sensing ada 247 unit. Tuan boleh pilih. Okey. Dan daripada sini kita tak go detail lagi. Okey. Dan kalau katakan tuan nak pilih color, boleh taruh je color kat sini. Nak pilih color putih ke as well. Contoh kalau saya klik putih saja.
ada 84 unit putih. Kalau katakan saya nak hitam saja, okey, ada 120 unit hitam. Ni dalam kita punya mudah dengan kalis tak ada lagi ni. Saya rasa macam tak ada. Okey, so kat sini ada 247 unit. So dia punya parameter kita boleh set lagi kat sini. Contoh, contoh kalau tuan-tuan nak katakan mileage tu yang tidak melebihi katakan mileage berapa? Tak lebih 20, tak lebih 50, boleh specify je. Katakan saya taruh 50 dululah, sebab kereta ni memang susah dapat. Yang bawah 50,000 km ada 200 unit. So bayangkan agak-agak dekat dalam kalis ada tak 200 unit kereta? Tak ada kan? Dan kat sini kalau ini kita boleh sortkan ikut harga boleh, ikut tahun boleh. So saya biasa sort yang ini, yang murah kepada yang mahal lah. Jadi untuk kereta yang Honda Odyssey X-Sensing, ada sekitar yang kita boleh pilih hari ni bawah 50,000 mileage ada dalam 200 unit. So ini antara yang paling murah ni Honda Absolute X. Absolute X. Macam ni. Kalau macam ni, yang ini ada Absolute X, Honda Sensing Advanced One Owner, Genuine Navigation, Flip down Monitor, both side power door, and so on. Kita boleh go and look into detail. Kita boleh tengok satu-satu. So kalau macam ni, one of the favourite juga, sebab ini dah kira rim yang besar. Dia ada 2 rim. Ni rim yang besar sikit compared to that one yang kecil sikit. Yang ini, alright. Kita tengok ada tak sensing ada, dia ada pre-crash dengan LTA. Lepas tu ada set, ni dia punya dia punya Honda Sensing. Selalu 360 camera pun ada. Yang paling penting juga saya nak check kereta ni masih berumur yang tidak melebihi 60 bulan. So yang ini kalau katakan dia tidak dinyatakan kat sini, saya akan kena call dia, saya tanya dia punya date of registration dia bila, sama ada dia awal tahun, hujung tahun dan so on. Macam ni dia tak dinyatakan. Jadi daripada harga kat sini, roughly lah 101.79 million yen. Ini harga body sahaja, belum masuk harga CIF. So usually saya akan tambah sekitar dalam 220 ke 250 ribu yen, bergantung pada lokasi kereta ni. So macam ni Kayo, kita sendiri sebenarnya kita boleh check kereta ni kedai dia kat mana. Kayo dengar ke? Halo? Dengar. So lokasi kereta ni kat mana? Contohnya kan, kita dah tengok tadi. Saya boleh share. Zoom in sikit. Zoom in macam ni. Saya translate. Lokasi kereta tu berada di Aichi, Nagoya. So tak jauh lah. Sini ni address kedai. Nama kedai tu Gulliver. So kalau Kayu nak malam ni kita tengok, kita terus pergi dekat kita tengok dekat Google Map. Tengok Google Map. Tuan Muhammad Zain Kifli yang nak ni. Tak apa. Saya share. Kita tengok gambar kedai terus. Kedai tu kedai besar ke, kedai kecil ke. Ada yang tanya harga dia perlu tambah tax Malaysia lagi kan? Betul. Kena tambah. Betul. Itu kena tambah. Kalau tak tambah tax tu bergantung kepada tahun kereta lah. Betul. Tahun dan bulan. Lagi murah tahun dan bulan. Google Map tadi, nama kedai tu Gulliver dekat Nagoya, dekat Aichi. Saya masukkan terus. Kita terus ke nama kedai itu Gulliver Gulliver. Itu kejadian ni. Gulliver kita Nagoya Store. Saya selalu sekali kita Nagoya Store. Gulliver.
Jadi kita boleh jumpa. So kita boleh tengok terus. Sebenarnya tak susah dah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dekat Google Map kedai ni besar ke kecil. Kita boleh check. Kita terus pergi depan kedai. Inilah kedainya yang jual kereta tu. So kalau macam saya kan, macam Gulliver ni salah satu used car yang terbesar di Jepun lah. Kadang-kadang kereta tu dijual oleh Honda sendiri. Jadi kita rest assured memang kereta tu good quality lah, sebab Honda sendiri yang jual. Kalau macam ni dia kereta Gulliver ni salah satu used car yang besar dan banyak branch. Kita boleh tengok memang dia memang dealer besar. Kenapa? Sebab kat Jepun IT dia orang lagi power lah sebenarnya. Kita boleh tengok sama ada dealer besar, dealer kecil, sebab dia akan menentukan price kompetitif ke tidak dari segi persediaan kereta. Sebab Jepun ni maklumlah, dia pun manusia juga kan. So walaupun standard dia dah tinggi, tapi antara dealer pun ada some slight variation of services yang lebih baik atau kurang baik. Tu pun saya ambil kira juga bila saya membeli. Macam tu lah. Okay Ji, nanti lepas ni boleh ke kita buat sharing sikit apa kos-kos yang kena dikeluarkan selain daripada harga kereta, kos shipping, lepas tu kos duty, kos apa-apa benda lah. List dia. Maksudnya bukanlah figure dia kan, tapi list lah. Saya share kat sini. Contoh kita ambil kereta ni lah ya. Kereta ni dijual pada 1.78 million yen. So kita nak kena tambah kat sini cost shipping. Shipping kalau dalam Nagoya ni tak jauh lah. Saya boleh taruh 220,000 yen ataupun duit kita dalam sekitar 8,000 dah cover dah sampai Malaysia dah. Dan on top of that kita nak kena masukkan cukai dia berapa. Saya nak kena tengok dulu dia punya age of the car, dan dari sini kita akan masukkan dia punya pengiraan cukai dia berapa. Dan berapa kos lagi yang perlu tambah selain dari tax? Kita jawab soalan ni lah. Saya jawab soalan ni lah ya. Selain daripada cukai import, kita kena masukkan levy kepada MITI, sebab dia ada dua kos. Satu tax kita bayar ke custom, tapi levy kita kena bayar ke MITI. Levy ni MITI dah kenakan sejak pada tahun 2010. Sebelum tu memang tak ada levy, tapi sekarang dah ada levy untuk kereta sahaja. Motosikal masih tak ada lagi. Kita doalah supaya motosikal ni pun tak dikenakan levy. Jadi tax, levy dengan duit clearance, dengan kita ambil margin sikit 10% daripada situ. So ada levy, tax, cost clearance kat port. Ni tak banyak lah. Saya biasa bajet antara 3,000 ke 5,000. So kalau katakan kereta yang memang grade memang dah cantik, mileage baru katakan bawah 20,000 and so on, mungkin cost clearance ni saya termasukkan dengan touch up sekali. Tapi kalau kereta tu grade yang rendah, memang saya akan bajetkan untuk buat satu body punya paint. So cost akan tinggi sikit, mungkin saya ambil 5,000. Tapi kereta dah cantik tak perlu, sekitar dalam 3,000 dah cukup. Clearance dekat port dengan duit touch up dengan services. So bila kita deliver kereta, kita akan buat full check up, buat full service, baru kita deliver ke customer.